Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selepas sekian lama aku tak rakamkan sebarang video atas sebab-sebab yang tertentu, terutama tentang apa yang berlaku di Masjidil Aqsa. Secara rohani, dengan amalan yang ada padaku, aku bergerak turun di bumi Palestin dengan cara yang aku diajarkan oleh orang-orang yang terdahulu, oleh guru-guru yang kaka yang lagi penaka. Kata orang, merengkoklah tulang dan sendulah hati. Bayangkan jika kalian melihat bayi yang tidak berdosa, kanak-kanak yang tidak berdosa, orang tua, orang muda, kanak-kanak yang mati di dalam kandungan, bahkan ibu yang mengandung ada yang mati, sedangkan kandungannya masih hidup. Dan pihak medik berusaha sedaya upaya untuk selamatkan bayi yang di dalam kandungan. Kenapa perkara ini berlaku pada umat-umat Islam di Palestin? Untuk pengetahuan, Palestin adalah kiblat yang pertama bagi umat Islam sebelum kiblat itu ditukarkan demi menguji orang-orang mukmin yang beriman dan meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku saksikan dengan mata kepala aku sendiri secara rohani apa yang berlaku. Kulit-kulit yang terkoyak menjadi tontonan. Anak-anak yang masih lembut, ubun-ubunnya bergelimpangan. Di mana kita sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu khususnya, aku bercakap dari hal bangsa Melayu. Di mana kita? Apakah sekadar dengan berdoa, sekadar melakukan kunut nazilah dengan alasan tak punya kekuatan dan tak punya kemampuan? Maka kita hanya berdoa. Seandainya Laksamana Hang Jebat itu masih hidup, seandainya, tak perlu Hang Tuah, tak perlu Hang Lekir, tak perlu Lekiu dan Kasturi, tak perlu. Cukup dua susuk tubuh ini, Laksamana Hang Jebat dan Laksamana Bentan. Nescaya para kufur itu, kafir itu, nescaya bumi mereka akan jadi padang jarak, padang terkukur. Jika dua susuk tubuh ini masih hidup secara zahirnya.
Bagaimana dengan Melayu? Aku nak kirim salam pada ustaz-ustaz yang bercakap dari hal tak lain dan tak bukan. Sebenarnya aku jemu. Sebenarnya aku bosan. Sebenarnya aku benci. Sebenarnya aku marah dan sebenarnya aku beremosi. Apakah tidak? Apabila bumi Palestin itu, Masjidil Aqsa itu sudah luluh lantak, sudah lebur di bawah injak-injak kaki kafir. Sudah lebur. Bumi Islam, bumi yang harusnya dipertahankan oleh setiap yang beragama Islam, bumi yang seharusnya dipertahankan oleh orang-orang Melayu khususnya yang mengaku beragama Islam. Hari ini sudah lebur, kubahnya sudah menyembah bumi. Tapi orang-orang Melayu, ustaz-ustaz, masih berangan-angan, masih menunggu dan masih bercakap dari hal Imam Mahdi akan keluar. Imam Mahdi akan keluar berkuda, diangkat oleh 7 susuk manusia untuk memimpin umat Islam. Sekarang aku tanyakan pada ustaz-ustaz berkenaan yang tak habis-habis dengan Mahdinya. Untuk pengetahuan ustaz-ustaz berkenaan, aku tak kira siapa pun kamu, ustaz apapun kamu. Dari gunung mana? Dari bukit mana? Dari busuk mana? Dari tanah payah atau tanah rata? Aku tak peduli. Apapun kelulusan kamu, sama ada dari Universiti Azhar, apapun kelulusan kamu. Ini bukan cerita kelulusan, ini bukan cerita siapa kamu dan setebal mana sijil kamu. Ini adalah cerita jihad fisabilillah, mempertahankan Masjidil Aqsa, kiblat pertama orang-orang Islam yang mana ia penting di dalam kisah Rasulullah SAW di dalam melakukan Isra dan Mi'raj. Wahai ustaz-ustaz, wahai bangsa Melayu, wahai para ilmuwan yang mengaku berilmu, punya ilmu zahir, ilmu batin, rohani, jasmani, nurani, adakah kalian masih bercakap dari hal Imam Mahdi, dari hal tentera Islam, dari hal tentera yang berkuda? Kamu katakan Masjid Aqsa itu tidak akan runtuh kerana ada wali-wali yang menjaganya. Kamu katakan. Sekarang kamu saksikan di mana pergi wali-wali yang kamu katakan tersebut. Yang kamu katakan sentiasa turun para wali di Masjidil Aqsa, menjaga keharmonian, keselamatan Masjidil Aqsa, menjaga kesucian Masjid Aqsa. Kerana mereka adalah para wali yang saban tahun yang sentiasa ada untuk menjaga kesucian Masjidil Aqsa. Pada saat dan ketika ini, Masjidil Aqsa sudah lebur, sudah luntur, sudah lantak, sudah jadi abu, sudah jadi tepung. Bukan masjid sahaja yang jadi abu dan jadi tepung. Tapi hospital, segala keperluan, penempatan, perubatan dan apa sahaja, keperluan asas sahaja untuk rakyat Palestin itu sudah musnah. Tidak ada bekalan air, tidak ada bekalan api, tidak ada bekalan minyak. Rumah mereka luluh lantak. Anak-anak mereka dibunuh. Anak perempuan mereka ditawan. Mereka dirogol sesuka hati.
mak bapak mereka dibunuh, diseret, diheret, dipijak, diinjak oleh orang-orang Zionis, oleh Israel, oleh orang-orang yang laknatullah. Mana pergi orang-orang yang berilmu di dalam bangsa Melayu? Jika kamu katakan kamu tidak punya kekuatan dengan anggota tangan dan kaki, sebagaimana kata Nabi, jika kamu mampu menghalang dan menentang kemungkaran itu, hendaklah kamu tentang dengan tangan kamu, dengan kudrat kamu. Jika tidak boleh, maka berkatalah benar, bercakaplah dengan benar sesuatu kebenaran itu. Jika itu pun masih tidak boleh, maka lakukanlah dengan niat bahawa itu adalah selemah-lemah iman. Tapi tahukah kamu bahawa dengan niat juga rohani kamu boleh turun di bumi Palestin untuk turut berjuang? Jika aku boleh lakukan dengan serba kekurangan yang kau ada, sehingga aku jauh dari orang yang tersayang, demi berjuang dan memperjuangkan nasib dan kesucian Masjidil Aqsa. Kenapa kalian tidak lakukan sedangkan kamu adalah orang-orang yang berilmu? Kamu katakan kamu punya selempang, kamu punya cula, kamu boleh terbangkan parang, kamu boleh gaib, boleh hilangkan diri, berbagai-bagai boleh. Adakah ilmu Melayu ini hanya sekadar ilmu-ilmu ustaz ini hanya sekadar melawan sihir, merawat sihir, hanya sekadar untuk mencari makan, hanya sekadar untuk komersial? Adakah ilmu-ilmu yang dibekalkan oleh Allah itu, wa nunazzilu minal Quran, hanya untuk melawan sihir, melawan jin, melawan saka, polong, pelesit, bajang, hantu raya? Adakah hanya sekadar itu? Dan pada ustaz-ustaz yang siang malam bercerita tentang Imam Mahdi, pemimpin yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman ini, akan muncul orang-orang yang akan memperjuangkan Islam, yakni Imam Mahdi. Di mana Imam Mahdi itu akan diangkat sebagai pemimpin orang-orang Islam, dan perkara itu akan berlaku di mana tak kala itu Islam akan memenangi setiap peperangan di dalam perlawanan yang tidak pernah terfikir oleh kamu, sebagaimana yang dicatatkan di dalam hadis. Pada ustaz berkenaan, aku katakan, sila fahami ayat dan hadis tersebut. Sila cari apa yang tersirat dan yang tersurat di dalam ayat-ayat tersebut. Bahawa baginda bersabda bahawa sekurang-kurangnya ada 9 batin di dalam setiap ayat. Jika firman Allah itu, Al-Quran itu sendiri ada batinnya dan ada yang tersirat di balik yang tersurat. Mustahil sabda Nabi itu tidak ada yang tersurat, tidak ada yang tersirat. Tentu ada. Sesungguhnya kamu ustaz-ustaz termasuk di dalam golongan orang-orang yang hanya menunggu engkau dan aku, bahkan semua orang-orang Melayu khususnya, baik ustaz-ustaz yang mengajarkan dari hal ilmu akhir zaman yang sentiasa berteka-teki bahawa Mahdi akan keluar pada tahun 2023, bahawa kiamat akan berlaku pada tahun 2023, bahawa kiamat akan berlaku, akhir zaman akan berlaku, Mahdi akan keluar pada tahun 24 nanti.
Banjir besar akan berlaku. Dan ada ustaz yang mencadangkan bahawa hendaklah disimpan bekalan-bekalan makanan. Hendaklah disimpan. Bahkan ada ustaz yang mencadangkan bahawa pada tak kala ini, maka sudah boleh diambil buluh, diraut menjadi buluh runcing, disimpan di dalam rumah. Sebagai senjata di akhir zaman nanti. Aku bagi tahu kamu, jika buluh runcing tersebut mahu kamu jadikan senjata dan disimpan di dalam rumah kamu, lebih baik kamu ambil benih buluh itu, tanam di halaman rumah kamu. Tanam. Supaya mudah untuk kamu raut, kamu pangkas, dan kamu runcingkan apabila sampai masanya. Dan bagi ustaz-ustaz yang mengatakan bahawa perlu simpan bekalan-bekalan makanan kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku. Simpanlah. Simpanlah. Belilah beras sebanyak-banyaknya. Belilah ikan kering, belilah cencaluk, belilah belacan. Takut-takut kalau nanti, kalau kamu lari ke dalam hutan, ke atas gunung, kamu rindu nak makan belacan, kamu rindu nak makan cencaluk, kamu rindu nak makan budu. Jika inilah pendapat orang-orang Melayu yang meletakkan Melayu ini seolah-olah duduk di dalam angan-angan dan harapan yang kosong. Dalam perjalananku secara rohani, melalui munajat, melalui zikir, melalui hizib, turun ke bumi Palestin, ke Aqsa, aku katakan, tidak akan hadir Imam Mahdi. Tidak ada Mahdi di sini. Tidak ada para malaikat di sini. Tidak ada para wali yang mempertahankan Masjidil Aqsa. Tidak ada malaikat yang mempertahankan Masjidil Aqsa. Tidak ada. Yang ada, yang wujud secara rohani, seolah-olah berjubah, adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu dan hizib, yang pergi secara batin, secara rohani, dengan nawaitunya lillahi ta'ala. Syahid. Untuk syuhada. Tidak mengapa. Seandainya pemergian aku ini dan orang-orang yang bersama denganku, seandainya rohani itu mati di sana, yang tinggal hanyalah jasad yang kosong. Kerana rohani, dahulu roh, kemudian jasad. Roh itu milik Tuhan. Roh itu milik Tuhan. Jasad ini bolehlah dikatakan milik yang tersayang. Tetapi jasmani, rohani dan nurani itu pada hakikatnya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan bersama rohani dan nurani. Di dalam tasawuf yang paling tinggi, di dalam hakikatul tasawuf yang paling tinggi, apabila Allah beserta dengan kamu, la ilaha illallah, tidak ada selain Allah, di mana nak kamu letakkan Imam Mahdi? Jika bersama kamu itu Allah sudah beserta kamu, jika yang wujud itu hanya Allah semata-mata, di mana nak kamu letakkan Mahdi? Di mana? Sekarang aku tanyakan, tak kala Masjidil Aqsa itu luluh, lantak, lebur, jadi tepung, jadi abu. Di mana?
Ashabul Kahfi? Di mana Syekh Abdul Qadir Jailani? Di mana Nabi Khidir? Di mana para wali yang dikatakan menjaga keselamatan Masjidil Aqsa itu? Sekarang Masjidil Aqsa sudah luntur, sudah lebur. Di mana mereka? Di mana Imam Mahdi itu? Di mana jin-jin Islam itu? Yang dikatakan boleh berada di sebarang tempat dalam waktu yang secepat kilat. Apa nak jadi? Apabila ustaz mengkaji dari hal jin, dikatanya jin itu punya sayap. Boleh pergi ke mana sahaja. Jin peringkat tinggi, peringkat rendah, peringkat tadika, peringkat taskah. Jin tanah, jin air, jin gunung, jin bukit. Bukankah jin itu ada yang Islam? Tak kala Masjidil Aqsa itu dirobohkan, mana pergi semua ni? Imam Mahdi? Nabi Khidir? Saya Abdul Qadir Jailani? Wali-wali? Mana? Mana pergi orang-orang Melayu yang berilmu? Yang mengaku berilmu, yang melalui pertapaan, yang melalui takrikan, melalui zikir, melalui wirid, yang belajar di gunung-gunung, di bukit-bukit, di dalam gua. Mana? Bangsa Melayu adalah satu bangsa yang hanya menunggu tanpa berbuat apa-apa. Apa katanya? Pada tahun 2024 nanti, Mahdi akan muncul. Bagi aku mudah. Dalam keadaan yang terdesak ini, keadaan yang tertekan ini, di mana darah melimpah, daging berkecai, kepala retak dan pecah, mayat bergelimpangan, hati yang sendu, tulang yang bengkok merengkok, kulit-kulit yang hancur terbakar, hangus, jantung yang ditembusi peluru. Di mana mereka yang dikatakan punya kesaktian dan karamah? Bangsa Melayu. Inikah bangsa Melayu yang beragama Islam, yang mengaku beriman, yang mengaku berilmu, yang mengaku beramal, yang mengaku bertakwa? Adakah dengan duduk bersimpuh, dengan membaca kunut nazilah, dengan berdoa, dengan memboikot, kamu rasa perbuatan kamu akan memenangkan orang-orang Palestin? Kamu rasa itu sudah cukup hebat untuk memperjuangkan orang-orang yang tidak berdaya? Apakah sekadar itu ilmu kamu? Di mana wirid kamu, kerohanian kamu, kebatinan kamu yang kamu handalkan? Benar sebagaimana kata Laksamana Hang Jebat, bangsa Melayu menunggu kehadiran Laksamana Hang Tuah dengan katanya pada satu hari nanti Laksamana Hang Tuah akan bangkit semula untuk memperjuangkan dan turut berjuang di akhir zaman nanti. Tak kala orang-orang Arab yang jahil itu menunggu Imam Mahdi. Dan tak kala orang-orang Sunnah wal Jamaah sibuk dengan hukum dalam keadaan yang tertekan, yang serba menghancurkan. Orang-orang Sunnah wal Jamaah masih mengatakan bahawa Hasbullah itu Syiah.
Hamas itu Syiah. Mereka teroris, mereka yang bersalah kerana mereka dahulu yang menyerang Israel. Lihat. Mereka yang memulakan serangan dan mereka tanggung akibatnya. Aku tak nak bercakap banyak dari hal itu. Sila baca semula sejarah. Sila baca semula sejarah daripada tahun 1948. Kisah Palestin, kezaliman, pembunuhan tak pernah selesai. Pembunuhan demi pembunuhan. Bahkan umat-umat Islam di Masjidil Aqsa solat di hujung senjata mereka. Nyawa menjadi murah. Tidak ada harganya di sana. Anak-anak perempuan mereka dilarikan. Tapi jika inilah orang-orang yang mengaku sunnah wal jamaah di saat ini masih mengatakan bahawa tidak boleh kita menyertai Hizbullah itu kerana mereka adalah orang-orang Syiah di mana akidah mereka berlawanan dengan akidah kita. Kerana kita berpegang pada sunnah wal jamaah. Tak kala orang-orang Hamas, tak kala orang-orang Hizbullah memperjuangkan bumi Palestin dan Masjidil Aqsa, tak kala mereka mati, syahid, tak kala mereka berusaha membina laluan cacing untuk mempertahankan bumi Palestin, untuk menuntut semula hak orang-orang Islam kerana bumi Palestin adalah wakaf bagi setiap orang-orang Islam. Apa kata orang Sunnah wal Jamaah? Tidak ada jihad di Palestin. Apa yang mesti dilakukan adalah orang-orang Palestin itu mestilah berhijrah meninggalkan bumi mereka. Tahukah kamu apabila orang-orang Palestin itu berhijrah meninggalkan bumi mereka akan ditempati. Dan itulah tujuan Zionis. Untuk membina New World Order bermula dari Palestin. Jangan bercakap dari hal Imam Mahdi. Jangan bercakap dari hal bahawa Masjidil Aqsa itu dijaga oleh para wali. Sejarah membuktikan, bukan sahaja Masjidil Aqsa, Kaabah itu berkali-kali dimusnahkan. Kaabah itu yang dikatakan dijaga dan dipelihara oleh para malaikat yang tidak boleh dimasuki oleh Dajjal. Sekurang-kurangnya 2 kali Kaabah itu dimusnahkan. Bahkan Hajar Aswad itu dicuri. Di mana para malaikat yang kamu katakan menjaga keselamatan? Di mana? Sesungguhnya, baik Imam Mahdi, siapa pun, baik Nabi Hidir, siapa pun, baik Ashabul Kahfi, bahkan Tuhan itu sendiri berada di dalam jiwa peribadi masing-masing. Kerana firman Allah Ta'ala, aku ini lebih dekat dari urat merah kamu. Jika Allah sudah beserta kamu, apa lagi yang kamu tunggu? Kamu masih mengharapkan, terkial-kial mengharapkan Mahdi. Kalau kamu bangga dengan sunnah wal jamaah, aku katakan, aku sedikit pun tak berbangga dengan sunnah wal jamaah yang ada sekarang. Kerana kamu tidak berjuang. Kamu hanya orang-orang yang menunggu dan berdoa. Kamu hanya orang-orang yang berceramah. Bahkan untuk keluar secara rohani, untuk menolong orang-orang di sana yang sedang syahid, pun tidak kamu lakukan. Sebaliknya kamu sibuk dengan menghukum, ini dosa, itu pahala. Kata guru, tak seorang pun yang akan masuk ke surga
kecuali mereka-mereka yang syahid di jalannya demi mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. Bukan hanya dengan duduk bersimpuh dan berdoa, dengan melakukan kunut nazilah, maka kamu akan ke surga. Tidak. Di dalam hasbu minan nas, kamu tak akan lepas. Di dalam hasbu minallah, kamu lepas. Tetapi di dalam hasbu minan nas, hubungan kamu dengan orang-orang Palestin yang teraniaya, kamu tak akan terlepas. Kamu tak akan terlepas. Mana pergi perilmuan Melayu ini? Kepada ustaz yang tak kala ini, tak kala bumi Palestin bersimbah darah, berjalan di atas puing-puing, tulang belulang, yang lebur, yang hancur, tak kala jasad mereka tidak dapat dikenal, tak kala tidak ada air untuk mandikan jenazah mereka. Bangsa Melayu masih bercerita dari hal minyak kijang kasturi. Masih bercerita dari hal minyak buluh perindu kijang kasturi. Masih bercakap dari hal polong, puaka, pelesit, sihir. Masih bercakap dari hal santau. Bahkan lebih hebat lagi. Tak kala bumi Palestin itu dibanjiri dengan kezaliman, orang Melayu bercakap dari hal minyak yang akan menguatkan batin. Jika itulah minyak yang kamu war-warkan, aku yakin dan percaya apabila orang-orang seperti kamu turun di bumi Palestin, kamu tidak akan berjuang. Sebaliknya, kamu, ustaz-ustaz berkenaan, adalah orang yang pertama-tama mencari calon isteri. Bahkan jika kamu balik ke tanah air ini, mungkin kamu bawa 4 orang isteri. Jika inilah ustaz-ustaznya yang masih bercakap dari hal minyak untuk menguatkan batin, yang masih bercakap dari hal minyak kijang kasturi. Kenapa tidak? Kamu terbangkan belon, letakkan minyak kijang kasturi di dalam belon tersebut, ataupun kamu kirimkan minyak tersebut pada penduduk Palestin, kepada Hizbullah dan Hamas. Kemudian Hizbullah dan Hamas letak di dalam peluru pandu, halakan ke Israel, kemudian letupkan supaya orang-orang Israel itu dihujani oleh minyak kijang kasturi. Lalu bertukarlah sifat-sifat mereka jadi penyayang, pengasih. Kerana terpercik oleh letupan peluru berpandu yang sudah dipenuhi dengan minyak kijang kasturi. Bangsa Melayu tak habis-habis menunggu kemunculan Imam Mahdi. Melayu menunggu Hang Tuah. Yang lain, ulama-ulama menunggu Mahdi. Sedangkan ada ayat yang mengatakan
Apabila kamu boleh melakukan solat dengan tenang, sedangkan ada orang Islam yang diperangi, dizalimi, itu tanda ibadat kamu tertolak. Kerana setiap Islam itu adalah bersaudara. Tetapi kamu mementingkan diri kamu. Kamu cuma pentingkan ibadat kamu. Kamu cuma fikirkan kamu surga. Kamu Tuhan. Aku Tuhan. Aku Tuhan. Dan akhirnya bukan Tuhan yang kamu jumpa, tapi hantu yang kamu jumpa. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Lama-lama kamu sendiri menjadi aku, tu, hantu. Bangsa Melayu. Palestin sudah lebur, sudah rata, ditawan diduduki oleh orang-orang Israel. Bagaimana mahu berjuang? Bagaimana mahu berjuang jika ini sikap bangsa Melayu? Tunggu, tunggu dan tunggu. Para pesilat dan para pejuang, kata guru. Kata Laksamana Hanjebat. Apa katanya? Itulah akibatnya. Jika berguru, menuntut ilmu dari Laksamana yang terjun di perigi tahi, di perigi najis, mencemar diri di dalam najis semata-mata untuk mengambil bola sepak raga yang jatuh di dalam telaga tahi itu. Apabila bangsa Melayu belajar dengan Laksamana tahi itu, maka ilmu kamu juga akan menjadi tahi. Sebagaimana apa yang kamu makan menjadi tahi. Jangan terlalu megah dengan sejarah bangsa Melayu yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku nak bercakap dari sejarah. Jika dikatakan Kesultanan Melayu Melaka itu terlalu hebat, terlalu besar, sehingga kekayaannya melimpah ruah, lalu ditawan oleh Portugis. Sudah tentu orang-orang Portugis yang menawan Melaka itu, sehingga ke hari ini, menjadi orang yang paling kaya di Melaka. Tapi, jika kamu berkesempatan untuk pergi ke Melaka, kamu pergilah ke kampung Portugis di Melaka. Mereka bukan orang kaya. Bahkan mereka duduk di rumah kos rendah. Sedangkan, tentu mereka mewarisi kekayaan kerajaan Melayu Melaka sewaktu Melaka ditawan oleh Portugis. Jika Melaka terlalu kaya dan gah, sebagaimana yang dicatat di dalam sejarah, tentu penduduk-penduduk di sekitar Melaka itu kaya raya. Tapi cuba kamu lihat penduduk di Melaka. Di sekitar bandar Melaka. Tidak ada yang kaya. Kerana semua itu hanya cerita-cerita penglipur lara yang bukan kisah sebenar. Bercakap dari hal hang tua yang begitu hebat. Yang menjadi Laksamana di atas kapal Mendam Berahi, di mana waktu Portugis datang menyerang Melaka, kapal itu yang dinaiki oleh Laksamana Hang Tuah di dalam perjalanan balik untuk membantu Melaka ditahan oleh kapal-kapal Portugis, di mana kapal-kapal Portugis itu perbezaan saiznya, ukurannya dibandingkan dengan
Jong mendamrahi itu hanya umpama perahu dengan kapal yang besar. Bayangkan, bagaimana sebuah jong yang besar itu tidak boleh melanggar kapal-kapal Portugis yang kecil siput itu, jika benar kapal itu besar. Jika benar jong mendamrai itu besar, di mana rangka dan bangkainya. Bercakap dari hal semenang tua yang dikatakan begitu hebat. Kenapa kamu tidak ceritakan bahawa dialah satu-satunya laksamana yang terjun di kolam tahi semata-mata untuk ambil bola sepak raga? Itukah laksamana Melayu? Dan hari ini, sikap laksamana itu diwarisi oleh para ilmuwan, para pesilat. Diwarisi. Bahkan ada pesilatan yang berpegang pada kalimah. Cula yang tertinggi di dalam persatuan silat tersebut diberikan kepada orang yang sudah pasti korup, penipu, pembohong, pengkhianat. Baiklah. Pada hari ini, Palestin dipenuhi darah. Kulit koyak, mayat bergelimpangan. Bekalan makanan tidak ada. Minuman air bersih tidak ada. Keperluan asas tidak ada. Ubat-ubatan tidak ada. Kenapa ini berlaku? Kita tidak perlu mengharapkan sunnah wal jamaah untuk berjuang mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa yang sekarang sudah lebur. Kerana sunnah wal jamaah ini semenjak zaman Tok Kadok sehingga sekarang hanya berkisar dari hal hukum, yang mana hukum itu hanya untuk menghukum orang lain, tapi bukan diri mereka sendiri. Bukan. Di mana sunnah wal jamaah ini melaksanakan hukum hanya untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang-orang yang dijilatnya. Mereka takut untuk bercakap dari hal sesuatu yang benar. Walau Nabi berpesan bahawa berkatalah benar walaupun pahit, bahawa kebenaran itu pahit. Mereka takkan berani. Dengan alasan itu periuk nasi mereka. Mereka takkan berani. Bahkan jika bumi Palestin itu sudah dijarah oleh Zionis, oleh orang-orang Israel, bagaimana Melayu mahu mempertahankan bumi Palestin? Sedangkan di bumi kita sendiri ini, apabila orang asing menuntut pasar Selayang, menuntut Sungai Buloh, pun orang Melayu tak mampu untuk pertahankan pasar Selayang dan Sungai Buloh. Apabila bumi Melayu ini satu hari nanti mungkin
Perkara yang sama berlaku di Palestin, akan berlaku di bumi kita. Di mana pendatang yang ada di tanah air kita sekarang ini bermaharaja lela, seolah-olah mereka punya kuasa. Mereka bebas. Dan kelak, bumi kita ini akan dijarah oleh pendatang-pendatang tersebut. Jangan mimpi. Jangan harap orang-orang Islam akan bersatu. Jangan harap. Jangan harap orang-orang Melayu akan bersatu. Jangan harap. Jangan harap Mahdi akan muncul. Jangan harap Hang Tuah akan muncul. Jangan harap Syekh Abdul Qadir Jalani akan muncul. Jangan harap para wali akan muncul. Mereka hanya akan muncul di dalam jiwa kamu, di dalam minda kamu, di dalam keyakinan kamu beserta kamu. Apabila Allah beserta kamu, kamu tak perlukan Imam Mahdi, kamu tak perlukan para wali, kamu tak perlukan Ashabul Kahfi, kamu tak perlukan Nabi Khidir. Dan jika Imam Mahdi itu benar adanya, aku minta pada Tuhan yang mana aku hidup dengan zatnya, yang mana nyawaku di dalam genggamnya, di dalam tangannya. Sebelum Imam Mahdi itu memerangi orang kafir Yahudi itu, izinkan aku berdepan dengannya. Kerana aku mau katakan padanya, sudah terlambat untuk engkau muncul, wahai Mahdi. Sebaiknya engkau terus sembunyikan diri. Teruslah. Kerana engkau sudah tidak diperlukan. Sekarang engkau tidak diperlukan. Dan jikapun engkau hadir dengan karamah, wahai Mahdi, tanggalkan karamahmu. Tanggalkan karamahmu. Kita berdepan sebagai manusia biasa. Kita berdepan sebagai manusia biasa. Tepis dengan lengan, marah dengan genggam. Kerana sudah terlalu banyak nyawa yang gugur. Sudah terlalu banyak kezaliman. Sedangkan engkau yang dikatakan sudah muncul, yang dikatakan sudah ada, tak berani. Tak pernah berani untuk tampil. Jika untuk tampil pun engkau tak berani, maka sebaiknya engkau tidak ada. Dan sememangnya engkau tidak ada. Dan pada ustaz-ustaz akhir zaman yang hanya menunggu apa yang ditakdirkan, ketahuilah oleh kamu bahawa takdir itu bukan untuk ditunggu. Takdir bukan untuk ditunggu. Hari ini aku kembali selepas aku lihat Masjidil Aqsa itu roboh, luluh lantah. Aku kembali. Tak banyak yang dapat aku katakan. Tak banyak. Sepanjang berlakunya
perlawanan. Aku keluar dari jasad yang kasar ini. Saban hari, saban waktu. Turun ke Masjidil Aqsa. Turut berjuang secara rohani. Dan aku tahu bahawa mereka yang wujud di dalam bentuk cahaya itu bukanlah para malaikat. Bukanlah para wali. Bukan. Tapi mereka-mereka yang hidup dan mengamalkan ilmu-ilmu tertentu untuk wujud di sana. Yang mana kebanyakan akan menyangka itu adalah pertolongan Allah. Itu adalah para malaikat. Tidak. Tidak ada malaikat di sini. Tidak ada malaikat di dalam perlawanan ini. Tidak ada. Sesungguhnya Islam ini sangat lemah. Umatnya sangat lemah. Sehingga kita terpaksa memerangi Zionis itu. Terpaksa memerangi mereka-mereka yang zalim itu, kafir itu. Dengan bekalan senjata dari orang kafir sendiri. Kerana bangsa Melayu khususnya, umat Islam secara amnya, tak mampu untuk bina kekuatan persenjataan dan ketenteraan yang kuat. Melayu tidak ada sumber yang kuat kerana mengabaikan apa yang baginda pesankan, iaitu hendaklah kita memperkuatkan barisan ketenteraan. Pasukan yang berkuda dikiaskan. Dan hendaklah orang-orang Islam itu mendahulukan bidang-bidang sains dan perubatan. Tetapi itu diabaikan. Apabila ada usaha untuk melakukan senjata, untuk perbuat senjata, apa kata Sunnah wal Jamaah? Islam tidak perlukan senjata. Kerana Islam adalah agama damai. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Sekarang apabila Islam ditindas, dipijak, diinjak, orang-orang Islam terpaksa menyembah kepada orang-orang kafir untuk dapatkan bantuan senjata. Jika perkara tersebut berlaku di negara kita ini, aku harap sebagaimana kata-kata Ustaz, biarlah apa yang berlaku di Palestin, itu berlaku di Palestin. Kita tak perlu turut campur. Biarkan mereka urus negara mereka sendiri. Dan aku harap apabila perkara begitu berlaku di dalam negara kita, di tanah air kita, entah siapa musuh kita kelak, Ustaz berkenaan akan cakap sebagaimana apa yang dikatakan. Yakni, tak perlulah kita minta tolong pada negara-negara lain walaupun sesama agama. Biarlah kita uruskan negara kita sendiri. Bagus. Kerana ustaz yang hanya bercakap di bawah lampu di dalam masjid dan surau, dan mereka-mereka yang cuba mengangkat orang-orang tertentu dengan mengatakan dialah pemimpin akhir zaman yang akan menjadi bala tentera Imam Mahdi di dalam menentang kekufuran dan kekafiran. Untuk pengetahuan kamu, apabila apa-apa berlaku di tanah air ini, di tanah Melayu ini, Melayu hilang Melayunya. Ustaz hilang imannya. Sunnah wal Jamaah hilang sunnahnya.
Mereka akan lari secara berjemaah. Kerana sejarah membuktikan bahawa mereka yang berjuang mempertahankan tanah air, agama dan bangsa terdiri daripada orang-orang yang berpegang kepada jalan tauhid, hakikat dan makrifat. Bukan orang yang berpegang pada jalan hukum. Bukan. Bukan dan bukan. Tetapi, selepas zaman penjajahan, mereka yang dahulu lari, walaupun ada ayat mengatakan janganlah kamu lari dari medan perang, mereka yang dahulu lari kembali mengatakan bahawa merekalah yang memperjuangkan tanah air ini. Merekalah yang memperjuangkan tanah air ini. Sedangkan tanah air ini tidak pernah diperjuangkan oleh orang-orang syariat, tapi diperjuangkan oleh orang-orang hakikat, takrikat, lagi makrifat. Bahkan roh-roh mereka, jasad-jasad mereka tak sempat kamu mandikan. Tak sempat kamu mandikan. Bahkan tak sempat kamu doakan. Jika tidak kerana nenek moyang yang mempertahankan hak bangsa Melayu, kamu mungkin tak sempat lahir. Mungkin. Kamu mungkin tak sempat minum susu ibu kamu. Mungkin. Tapi sekarang, apalah makna semua ini? Apalah makna semua ini? Sebagaimana Israel mahu memadamkan sejarah Islam di bumi Palestin, perkara itu juga berlaku di bumi kita. Aku contohkan. Apalah gunanya ahli sejarah, sejarawan, pengkaji-pengkaji sejarah di pusat-pusat pengajian tinggi, mereka yang dilantik untuk mengkaji sejarah, seboleh-boleh berusaha untuk membawa balik artifak-artifak yang berkait dengan Laksamana Hang Tuah dan Kesultanan Melayu Melaka yang ada di luar negara, berusaha untuk bawa balik bahan-bahan tersebut ke Melaka untuk dipamerkan. Sedangkan sejarah yang ada di tanah Melayu, di Pulau Besar Melaka, makam Tok Janggut, makam Tok Putih, kamu robohkan. Sejarah yang ada, yang tercatat di dalam catatan dunia, WHO, yang sudah diisytiharkan sejarah, kamu robohkan, kamu padamkan, kamu musnahkan, kamu cabut tiang-tiangnya, sehingga tidak ada bekas sekalipun. Yang ada kamu musnahkan, kamu padamkan, kamu sibuk nak bawa artifak dari luar negara untuk dibawa balik, untuk membuktikan kamu pencinta sejarah. Aku bagi tahu kamu, jika kamu benar pengkaji sejarah dan pencinta sejarah, tak payah kamu ambil artifak di luar negara dengan kos yang berbilion-bilion untuk bawa balik sejarah yang tidak ada munafaatnya. Sedangkan sejarah yang ada di tanah Melayu ini sudah cukup untuk menjadi bukti bahawa sejarah itu benar. Cerita dari hal Laksamana Bentan itu benar. Cerita dari hal isterinya yang dibelah perutnya itu benar. Cerita dari hal Laksamana Hang Jebat itu benar. Cerita dari hal Laksamana yang terjun di kolam tai itu benar. Bangsa Melayu adalah satu bangsa yang takut akan sejarah, terutama yang berkait dari hal agama Islam. Seboleh-boleh mahu dipadamkan, seboleh-boleh mahu ditutup, supaya anak cucu hilang jejak. Baiklah, sebelum aku sudahi, aku kembali bercakap dari hal Masjid Al-Aqsa yang sudah lebur, sudah luntur, sudah roboh kerana peluru pandu
yang dikirim dengan kapal terbang perang. Jangan kita harapkan dan jangan kita tanyakan kenapa orang-orang Eroppa, US khususnya, menghantar bantuan dan bekalan makanan dan segala keperluan, baik kelengkapan tentera, senjata, perubatan untuk orang-orang Israel. Dan kenapa bangsa Arab itu, Mesir, Arab Saudi, tidak mengulurkan bantuan kepada orang-orang Palestin? Untuk pengetahuan kamu, mereka adalah orang-orang yang berpegang pada jalan Wahabi. Dan Wahabi adalah orang Islam yang dididik oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Jadi janganlah kamu harapkan Arab Saudi itu akan mengulurkan bantuan. Janganlah kamu harapkan orang-orang Mesir akan mengulurkan bantuan. Bahkan di dalam negara kita sendiri dipenuhi oleh orang-orang Wahabi. Jadi pada aliranku, semua yang berserta denganku, maafkan aku. Pada yang tersayang, maafkan aku. Kerana aku turun di dalam kancah perlawanan secara rohani. Dan hari ini, aku kembali. Terlalu banyak luka, terlalu banyak yang terkoyak. Terlalu banyak yang tidak dapat dilihat secara zahir, tapi dapat dirasa. Terlalu banyak darah yang mengalir, menitis. Bahawa darah rohani dan jasad-jasad yang terbujur kaku di sana itu, baunya adalah bau kasturi. Itulah kasturi yang sebenar-benar kasturi, yakni darah syuhada. Bukan kasturi kijang yang dibuat oleh ustaz-ustaz dengan alasan sebagai penawar. Jika itulah kerja ustaz-ustaz dan orang-orang yang berilmu, mengandalkan kijang kasturi, sapukanlah minyak kijang kasturi itu. Atau calitkanlah di setiap tubuh orang-orang Israel itu. Nescaya mereka akan berubah menjadi beriman mungkin. Masuk Islam mungkin. Jadi pengasih dan penyayang mungkin. Tak kala ini benarlah sebagaimana hadis Nabi, di akhir zaman nanti ilmu faham itu Allah angkat dan Allah berikan pada mereka-mereka yang terpilih. Di mana ayat-ayat Quran yang kita baca hanya tinggal ayat-ayat sahaja. Tidak memberi makna. Tidak memberi makna. Dan orang Islam itu seperti buih-buih di laut. Keadaannya terlalu banyak dan terlalu ramai. Tetapi sekali sahaja ombak mendatang, seluruhnya musnah. Seluruhnya hilang. Kita tidak dapat membantu, menolong mereka-mereka yang dizalimi di bumi Palestin hanya dengan bersila, hanya dengan berdoa, hanya dengan menunjukkan solidariti, hanya membawa sepanduk dan memijak gambar. Tidak merubah apa-apa. Kerana di dalam peperangan,
tidak ada undang-undang. Tidak ada undang-undang. Kata guru, di dalam perlawanan tidak ada lagi hukum yang mengatakan boleh tikam di kiri, jangan tikam di kanan. Jangan tikam di perut, boleh tikam di kaki. Tidak ada. Di dalam peperangan dan perlawanan tidak ada hukum. Kerana seni di dalam peperangan, seni di dalam perlawanan adalah memenangi perang. Apapun cara dan keadaan. Memenangi perang itu adalah seni. Baiklah. Aku doakan mereka-mereka yang gugur syahid, mereka-mereka yang teraniaya dan dizalimi. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi, ya Ilahi, kurniakanlah mereka sayap, agar mereka bebas terbang di surga-Mu, ke hadrat-Mu. Berikanlah mereka jasad-jasad yang baru, setelah jasad mereka hancur lebur oleh peluru-peluru yang zalim. Setelah tubuh mereka, jiwa mereka berlubang oleh peluru-peluru, maka demi roh yang tidak kenal mati, berikanlah mereka jasad yang baru di surga-Mu, dan temukanlah mereka dengan orang-orang yang mereka sayangi sewaktu hidup, sama ada yang sudah pergi dahulu dari mereka ataupun yang akan menuruti syahidnya mereka. Amin ya rabbal alamin. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Kita dengar sedikit sebenarnya dari hal masjid yang dirobohkan. Sama-sama kita lihat. Jika ini tidak menyentuh hati kamu sebagai Islam, sebenarnya kamu bukan orang-orang mukmin. Bukan. Serangan balik dilakukan setelah Hamas menembakkan ribuan roket ke Israel baru-baru ini. Ratusan warga Palestina tewas akibat serangan udara balasan Israel di jalur Gaza. Israel, seperti diketahui, telah melancarkan apa yang disebutnya Operasi Pedang Besi sebagai tanggapan atas serangan Hamas. Beredar pula rekaman menunjukkan Masjid Al-Amin Muhammad di jalur Gaza hancur usai dibom pesawat tempur Israel. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 8 Oktober 2023. Kementerian Wakaf dan Agama Palestina menegaskan menargetkan masjid serta pusat hukum keagamaan merupakan pelanggaran terhadap kesucian tempat ibadah yang dilarang Palestina untuk norma internasional. Ratusan warga Palestina dilaporkan tewas dan